nak gunakan apa yang kita belajar dalam socket programming, dia punya socket API, kita dah belajar buat socket programming tu, macam mana kita nak gunakan dia untuk buat a software, a functional software. Okay, mungkin kita nak buat application that use TCP, UDP, broadcast, multicast, ataupun macam mana kita nak buat HTTP server. So itu yang kita akan belajar lah sebenarnya dalam chapter 6. So okay, let me open up my slide first. Okay, by the way, semua slide ni saya dah upload dekat YouFuture ya. Okay, boleh ambil. Okay, so software pattern ni sebenarnya is a chapter 6. Okay, kita dah revisekan balik. Right, so the outline is we will learn about stream server and client design, datagram, broadcast, multicast, macam mana kita nak implement simple HTTP dan SHTTP server dengan client, right? So dekat sini keyword dia simple pasal kalau nak ikutkan current implementation of HTTP server is very complex. Okay, pasal sekarang even nowadays orang dah pakai HTTP 2.1 dan orang dah sebenarnya dah moving toward HTTP 3 dan ada berbagai RFC lah. So dia dah memang extend all the functionality of the HTTP. Kalau you guys nak implement all that thing memang tak sempat lah dalam kelas ni in case kalau dia genius lah. Tapi anyhow, goal kita sebenarnya kita nak implement a simple one di mana kita ada get request daripada client dan server boleh reply balik dengan index.html dia. Dan mungkin kita akan belajar juga about post. Okay, so kalau SMTP macam mana dia punya communication, dia guna hello, betul dia reply balik apa code dia. So kita just nak tengok a simple functionality. So dalam individual project you guys yang saya akan assign Rabu ni dan you guys kena present lepas mid-sem break, you guys just kena implement the basic functionality based on the well-known port. Contoh, you guys pilih untuk implement Telnet port 23. So tak perlu all the extension. So kalau Telnet, dia mungkin kena buat apa dulu, ini sini. So Telnet sebenarnya dia boleh allow a remote execution of a command. So tunjukkan tu saja, tetapi implement menggunakan socket programming. So nanti later on hari Rabu kita akan bincang lagi that things. Okay, so boleh saya teruskan dengan lecture kita? Boleh sir, boleh. Alright, so first thing, okay, the first one kita akan tengok how are we going to build a TCP server menggunakan dia sebenarnya apa goal dia nak buat. Dia just nak supaya bila client tu connect dengan server, so server dia reply balik date and time. Okay, so kita dah belajar dah sebelum ni macam mana kita boleh guna a connect function dan accept function dekat server. So sebelum ni kita returnkan apa? Mungkin sebelum ni kita for our classic kita returnkan string saja kan. Hello, hi, dah kahwin ke belum? Benda-benda budak-budak tu. So okay, so kita sekarang ni kita contoh kalau saya buka saya punya VM contoh. Kalau kita buka client, okay. Okay. So kalau kita contoh kalau kita nak dalam shell mungkin kita boleh buat C programming, dia invoke a shell command, mungkin dia boleh invoke date, so dia dapat balik dia dapat string ni, so dia returnkan balik ni. So itu yang dia nak try buat lah dalam ni. Kalau dalam C pun sebenarnya kita ada je function yang kita dapatkan date. Sebenarnya tak silap saya dia gunakan date time kot. Date time dalam C language. Right? So ada macam-macam lah sebenarnya function dalam C kita boleh gunakan. Seperti ini digunakan time punya function. So dia boleh returnkan balik. So anyhow bila dia dah dapat, server dah dapat, dia returnkan balik dekat server. So dekat sini for the first design dia nak implement gunakan stream which is using TCP. Okay, so kita dah belajar sebelum ni, kita recap balik. Kalau dalam TCP for the client dia akan create a socket dan untuk initiate the active session tu dia akan gunakan connect. Dan untuk send dia untuk receive data dia akan receive. So on the server side kalau dia nak create a socket, dia first create,
dia bind dan dia listen, dan untuk dia accept connection daripada client tu dia gunakan function accept, dan macam mana dia nak send macam mana dia nak send a date tadi tu atau date time tu, dia nak macam mana dia nak return balik ke client, dia gunakan write. So inilah contoh. Okay. Sebenarnya kita banyak recap balik je sebenarnya. So kita akan tengoklah, kita akan first create a socket, kita bind, kita listen, kita boleh pilih apa port yang kita nak bind. Okay. Right. So this is TCP connection. So the unicast. Right. So dia ada one host to another host. Right. So from the server perspective, dia akan listen dan dia akan accept. So dia akan returnkan balik the date and time. Okay, so when the server write the current time to the client, which is read by client using a receive call. So once kita dah returnkan balik time tu kepada client, so macam saya cakap kan sebelum ni, kalau kita menggunakan socket, kalau kita menggunakan accept function, server bila dia acceptkan connection, dia akan create a new socket untuk dia send and receive data dekat at that particular client. Dekat macam mana? Dekat all socket tu dia still ada, pasal dia still kena listen from other client, daripada client lain, tapi untuk that particular client dia akan create a new socket. Tetapi bila benda tu dah habis, mungkin based on our server design, benda tu dah return, apa lagi nak buat? So kita boleh menggunakan close function so that we can avoid wasting our computing resources macam RAM. Okay. So kita boleh gunakan close function ataupun shutdown function. So benda ni kita dah belajar. Right. So next, macam mana pula kalau kita nak have the same goal untuk server return back balik date and time information to server, tetapi menggunakan UDP, datagram. So hari ini saya akan tunjukkan nanti lepas ni lah, lepas saya lecture ni, saya akan tunjuk examples how we going to initiate, how we going to use UDP for socket programming. So sebelum ni saya tunjukkan TCP kan. So nanti kita akan tengok macam mana kita nak buat UDP, dan juga kita akan tengok how we going to use a broadcast. Macam mana kita nak send a broadcast. So kita kena set socket option kan. So kita akan tengok, saya akan tunjuk example nanti, dan kita akan juga tengok macam mana kita nak implement a simple HTTP server, a full HTTP server yang memang kalau kita gunakan web browser, kita boleh browse a HTML file. Okay, kita akan tengok sebelum ni sebentar lagi. Right, so berbalik kepada lecture kita tadi. So if we want to use UDP, so kalau kita compare kan, okay, kalau kita recap balik, kalau kita menggunakan TCP, dia adalah connection oriented. So dia ada TCP sync tadi, dia akan create dia akan buat handshake semua tu, dia akan create a tunnel endpoint. Tetapi untuk datagram, it doesn't do that. So dia just client just send, so server just reply macam tu je, right? Ataupun even server send je atau client send je, dan dia tak ada initiate any connection dulu. So kalau dekat client, dia just create a socket, dan adakah dia perlu connect? Tak perlu. Okay, so dia just, kalau dia nak send, dia gunakan function send to, dan kalau dia nak receive, dia gunakan receive to from punya function. Dekat server, dia hanya buat socket, dia bind, dia tak perlu nak listen, dia tak perlu nak accept. Itu memang the basic differences between TCP dengan UDP punya datagram. So benda ni boleh baca, benda sama saya dah terangkan banyak kali sebelum ni. Okay, okay, boleh tak setakat ni? Boleh saya. Alright. Okay, alhamdulillah. Then we go into broadcast. Okay, so kita akan pergi ke broadcast. So kalau broadcast, sebelum ni kita kita dah belajar kan unicast, broadcast, multicast dalam subject network. Okay, nak recap balik, saya nak tanya you guys. Apakah broadcast communication? Siapa dekat sini ada mungkin tahu atau opinion, mungkin boleh share dengan kelas. Apa tu broadcast communication? Ada siapa? Dia tanya semua orang.
Tanya semua orang lah. Macam mana tanya semua orang lah? Itu jawapan dia. Maksudnya betul. So maksudnya dia bukan one to one communication macam Unicast sebelum ni, UDP, TCP tu. Okay, so kita maksudnya from one sender dia akan hantar ke semua host dalam dia punya local area, dalam dia punya subnet. Okay, so dia akan hantar. Right? So kita boleh buat ni dalam socket. Right? So in order to do that, when we create a socket, we need to set a parameter. Kita kena buat socket option tu. So we need to use a set socket function, right? So that we can enable broadcast punya packet. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kita akan gunakan set socket option. Okay? So broadcast dia from one sender to many receiver. Okay? Dan contoh dekat sini dia nak buatkan server tu dia akan broadcastkan date dan time kepada semua klien dalam dia punya network. So server dia akan hantar a broadcast. Dia cakap time contohlah one of the design. Dan in the socket macam saya cakap tadi kita akan gunakan set socket option untuk enable a broadcast dan dia akan bindkan dengan wildcard punya address which is in either any. So dia akan bindkan dekat semua address dan dia akan bindkan dengan broadcast punya port. Okay. Dan dia akan, kalau dia nak send, dia akan pakai function bukan send tapi send to. Okay, macam UDP. Pasal dia tak perlu initiate a connection first. Dan for client, kalau dia nak receive, dia akan menggunakan function receive from. Kalau dia nak dapatkan that broadcast packet. Right? Okay, so for client, if it want to receive the broadcast, it simply binds itself to the broadcast channels, allowing it to receive any datagram emitted to the broadcast address and port. Okay. Next, kita pergi bit more canggih, senang cerita, lebih canggih, more sophisticated, which is multicast, right? Okay, so saya nak tanya, kod siapa kat sini tahu kan? Yang tadi ada cakap mantap tadi semua tu kan? Okay, so dekat mana kita pakai multicast sebenarnya? Siapa tahu multicast ni apa dan kat mana kita pakai sebenarnya? Siapa ada opinion? There is no right or wrong answer. Siapa boleh ada opinion? Berapa tak? Awis. Streaming. Awil. Macam mana? Netflix. Cakap Netflix. Oh, Netflix. Okay, dia nak betul dah tu. Yalah, saya tak ada right answer kan. Okay, betul. Dia sebenarnya dah betul lah tu. Dia punya area tu dah betul. Dia bukan Webex. Dia senang cerita, multicast ni dia gunakan untuk IPTV, broadcasting sebenarnya. Untuk broadcasting Netflix lain tau. Netflix dia unicast, dia still unicast. Contoh. Okay, saya terangkan dulu multicast ni selalunya apa benda dia macam tadi broadcast from one set dia ada one to many. So kita ada one sender and many receiver. Okay? Untuk multicast dia one sender, dia ada many receiver juga, tetapi receiver tu dia mesti dalam group. Okay? So maksudnya kalau dalam LAN dia nak broadcastkan dalam dia punya network tu, hanya host yang join that particular group will get a multicast punya traffic. So maksudnya kalau broadcast semua tadi, tak kisahlah kau join tak join, semua engkau akan dapatkan. Tetapi untuk multicast, mana yang join group, baru network equipment tu akan forwardkan packet kepada dia. So one to group. Sama cerita. So daripada one sender to a group of host. Right? Okay. Selalunya orang akan gunakan dia dalam dalam broadcasting. Okay. Pasal macam mana? Kalau macam Netflix, dia sebenarnya still unicast. Macam Netflix, kalau contoh saya ada Netflix, contoh saya nak request filem Korea, right? So saya nak request filem Korea, so saya punya smart TV dia akan connect dengan Netflix punya media server. So contoh satu cerita Korea tu mungkin 1 gig kan. So saya akan download 1 gig
punya traffic. So saya akan generate 1 gig traffic untuk saya tengok cerita Korea yang saya tak akan tengok pun sampai habis, saya akan tengok cerita lain. Anyhow, kalau jiran saya juga ada Netflix, dia akan buat benda yang sama. So dia sekarang ni dah ada 2 gig of traffic. Tapi macam mana pula kalau ada 1000? Nampak tak? So that's why Netflix ni server tu dia kena ada caching, dia kena ada CDN untuk dia support that high load of traffic. Sama juga macam YouTube. Unicast. Satu yang kita request, satu yang kita dapat. Tetapi dia akan bukan bazir bandwidth lah. Memang dia akan gunakan high bandwidth. Tetapi kalau compare dengan bila kita gunakan multicast, contohnya selalunya orang gunakan multicast untuk IPTV. Dekat sini siapa yang mungkin dekat rumah dia ada Unify dan dia ada Hype TV ataupun mungkin dia subscribe dengan Maxis ataupun Time, dia ada subscribe dengan Astro tapi bukan yang pakai piring tu, tapi dia pakai Astro yang IPTV tu. Siapa tahu kan? Siapa pernah dengar kan Hype TV kan? Nah, Okay. So konsep dia dekat Hype TV punya network tu, so dekat Telekom dia ada satu streaming punya media server. So media server tu dia contoh kalau dia ada 10,000 subscriber, dia tak akan hantar file tu kepada satu-satu subscriber tu guna Unicast tau. Media server tu dia hanya send sekali je. Dia hantar sekali data tu. Contoh file tu 1 gig dia hantar sekali dan dalam network mana IPTV punya network tu yang join Unicast punya group tu dia akan dapat. So dia hanya send sekali. So instead kita send 1 gig kepada 1000 klien. So sekarang ni media server dia just hantar 1 gig of data kepada Multicast punya group dan dia akan just gunakan that 1 gig of data. Itulah Multicast. So perasan tak kalau you guys gunakan Unify, kalau nak subscribe kepada Hype TV tu dia akan connectkan dengan router Unify tu, dia tak akan semena-mena boleh connect dekat semua port. Dia hanya boleh connect dekat IPTV punya port. Kenapa? Dia still pakai IP protocol untuk dapatkan that particular content, tapi sebenarnya bila you guys connectkan dengan IPTV punya port, sebenarnya dekat port tu dia dah joinkan Multicast punya, dia dah join Multicast group dan dia part of a Multicast punya network. That's why hanya dekat port tu boleh terima IPTV punya traffic. Faham tak? Boleh tak? Okay, hello. Boleh. Right, itulah beza dia. Right, itu beza dia, itu Multicast. So mostly orang akan pakai dalam broadcasting punya. Okay. Astro yang itu pun sama. Memang dia akan gunakan Multicast. Kalau tidak nanti habislah network dia. Okay. So as in case of broadcast server, because communication is Multicast, there is no physical connection between client and servers. And client only required to subscribe to the Multicast address and port, and server may send Multicast datagram. Tetapi macam saya terangkan sebelum ni, the client in order to receive the Multicast packet, it must be joining a membership. So macam mana kalau kita nak buat dalam port? Okay, Webex ni Multicast tak. Webex ni adalah Unicast one by one. So senang cerita macam itulah pasal dia kan ada banyak Webex session kan. So Webex ni is a Unicast. Multicast ni mostly IPTV apa lagi orang pakai untuk kadang-kadang kalau stock exchange ni application pun dia senang cerita macam benda yang sentiasa kita kena dapat macam TV punya channel macam itulah orang akan pakai Multicast. Okay. Right. So kalau kita tengok dekat client, dia kena socket, betul kena set socket option, dia kena bind. First dia kena set socket option untuk dia allow to bind, dia akan allow ke socket tu untuk bindkan to the Multicast punya address dan ports. Dan the second set socket option, dia kena join the Multicast group. Nampak ada 2 set socket option. Server dia just send to, right? So banyak configuration dekat belah client, right? So server just send a Multicast packet. Okay, so kalau kita tengok at the client, so the first thing after creating a socket, first you need to use the show reuse adder socket option to bind to Multicast address and port. And after that, after you have bind the Multicast
client must be able to join the multicast group. Dia menggunakan set socket option IP add membership. Okay. Alright. So macam itulah. So anyhow dia punya goal tu still server tu dia akan broadcastkan, dia akan multicastkan time dengan date. Dan mana client yang join that multicast punya group, dia akan dapat that particular date dengan time. Okay, tak semua dalam network akan dapat macam broadcast sebelum ni. So boleh dapat tu beza antara broadcast dengan multicast. Boleh boleh? Boleh, boleh. Alright. Okay, bagus. Alhamdulillah. Soalan cepu mas, tahu tak apa lagi baru daripada multicast? Memang ada. Kalau tak tahulah kau siapa yang rajin reading. Mirakas, bukanlah awak Mirakas. Mirakas apa? Kalau tahu, dia adalah satu lagi Anycast. Anycast ni is anyhow dia Anycast lah lagi baru. So Anycast ni dia mana server yang paling terdekat. Tu Anycast. Boleh baca, benda tu benda yang bagus juga kalau nak FYP ke apa. Okay. Anycast communication. Right, so next kita akan pergi ke simple HTTP server design. Alright. Hey, nowadays internet makes up a lot of traffic. So dalam internet ni pasal sekarang ni HTTP ataupun web punya teknologi tu sangat famous. So dia dah jadi orang panggil synonymous dengan internet. Tetapi web tu dia bukan adalah internet. Sekarang ni orang cakap bagi orang bila buka website tu, bila boleh buka website, ada internet. Kalau tak ada, tak ada. Sebenarnya dekat internet bukan hanya ada web protokol saja. Dalam internet ada apa? Kita ada SMTP, kita ada apa lagi? P2P, kalau siapa yang kaki torrent tu. So kita ada macam-macam lagi lah kan. Kita ada beribu port kita boleh buat. Tetapi the most famous one dan semua orang pakai dalam internet dan boleh saya cakap 80% of the internet traffic is actually web traffic. Okay. So that's why kita belajar HTTP protocol. Right? Soalan cepu mas, siapa dekat sini tahu siapa yang bukan invent lah. Somehow dia, betul lah dia yang invent HTTP protocol ni. Dan the one yang menyebabkan letupan internet traffic. So masa dulu ni internet ni TCP/IP ni dekat universiti mostly pakai. Okay? Tapi dia macam agak susah pasal nak guna pakai telnet lah, kena pakai buat coding dulu. So hamba-hamba yang create a HTTP protocol ni yang membuatkan web teknologi ni menyebabkan menggunakan internet tu senang macam kita just browse guna browser je. Siapa kat sini tahu siapa yang invent HTTP protocol ni? Dan sekarang ni sebenarnya dia dah dia macam orang yang sangat berjasa lah. Siapa? Siapa kat sini tahu? Kod ada opinion. Torvald Linus. Overliner itu dia buat Linux server tu lah, tapi betul siapa cakap Awis Tim D. Betul, Tim Berners-Lee So sebenarnya dia adalah Tim Berners-Lee okay. So dia adalah orang yang first propose the HTTP protocol lah. So senang cerita dulu dia kerja dekat CERN dekat Switzerland. Okay, mungkin kita boleh tengok. So dekat CERN ni dia ada Large Hadron Collider yang buat eksperimental dalam standard model dalam quantum mechanics tu. Tapi anyhow dia ada a lot of information, so dia nak mudahkan researcher untuk baca all that information, dia propose HTTP protocol lah. So Tim Berners-Lee. Right? So dia dah being knighted, so boleh panggil dia Sir Timothy Jones Berners-Lee lah, right? So dia ni adalah the one that invent HTTP protocol, right? So tapi sebagai student network kena tahu web ataupun HTTP is not internet tetapi HTTP or web are using internet actually for the communication, untuk route kan packet tu. Okay, right. So kita kembali balik. So kita tengok macam mana the simple HTTP punya implementation, right? So the protocol is synchronous request and response. So that means client akan request. So request tu ada get, post, ada
ada certain, dia ada get, post, update. So benda tu dia kena compatible dengan CRUD. Okay, kalau kita belajar CRUD kan, first time you guys dengar CRUD? Belajar kan web programming kan, belajar kan CRUD? Belajar. Dah tak ingat je. Create, read, kita ingat ni kita refresh balik lah. Kita ada create, read, update dan delete kan. So dalam HTTP dia ada get. Get tu sebenarnya dia read lah, get. Lepas tu dia create, post, dia akan compatible dengan CRUD lah. Okay. Right, dan the server will reply the HTTP response. So contoh kalau dia get slash, so maksudnya dia nak kita punya index file. So nanti server akan replykan balik index.html. Okay. So the request and response follow a very simple format that can be simpler or very complex depending upon the particular needs. Okay. So depends lah. Okay. So nowadays kalau dalam HTTP 2 something, so dia dah lagi kompleks. So dia ada SSL, dia ada encryption, dia dah pakai HTTPS, so very much complex than simple HTTP. Okay. So kalau kita tengok RFC punya design, kalau contoh kalau HTTP request the basic one, the get dan contoh the slash index.html dan dia bagi kat sini dia punya version. So selalunya server akan respond dengan header ni dan respond balik dengan index.html. Nanti saya akan tengok, saya akan tunjukkan macam mana kita boleh reply balik index.html file tu. Okay. Alright. Next is type duplicate get. Okay, kita ada file name being requested, contoh index.html, so kita akan returnkan balik ini HTTP string punya version. Dan HTTP ni dia dah defined, is been documented under RFC 2068, which is been maintained by IETF, Internet Engineering Task Force. So dia di mana dia ada satu standard, dia buat HTTP. So semua orang kalau nak buat, contoh nak buat web browser, contoh dia nak buat web client tu which is web browser, so Chrome, so mesti ikut RFC 2068. Contoh kalau kita nak buat web server, kita nak contoh kita nak buat new web server, contoh apa-apalah kan, NGIX ke apa, so kita mesti ikut this particular RFC. Dan based on the RFC, HTTP is a stream based protocol. Dia akan menggunakan TCP, bukan UDP, bukan Matikas ke apa, so mestinya dia akan menggunakan TCP untuk dia punya transport protocol. Okey, soalan cepu mas. Masih cepu mas. So siapa tahu dalam the newer one HTTP 3 protocol, apa transport protocol yang dia pakai? The newer one. Quick, QUIC. So siapa kau nak buat FYP, dia boleh buat performance comparison between Quick and TCP transport protocol. Macam itulah, right? So boleh buat. So far saya tengok tak ada student lagi propose nak buat Quick ke benda-benda yang baru. Mostly akan buat macam IoT. Okay, so kalau nak buat boleh silakan. Okay, so kalau kita tengok HTTP, since dia TCP, so dekat client dia kena ada socket, kena ada connect. Okay, so kalau dalam server kita boleh socket, bind, listen, accept, dan bila kita nak contoh client dia nak hantar request get tu, dia hantar dalam string kan. Kalau sebelum ni, kalau kita belajar dalam kita punya kelas, kita nak buat example, kita je hantar string kan. So sebenarnya kalau dalam HTTP ni implementation, kita hantar string juga, tapi kita kena ikutkan RFC punya standard lah. So kalau macam client dia nak first hantar, dia akan hantar get, index, HTTP macam tu. So server akan reply balik string sini, betul tak? Mungkin dia akan reply string tu dapat pada value index.html. Macam tu lah. Kita dah belajar the basic of socket. Sekarang macam kita nak expandkan lagi our knowledge so that we can do a functional thing. That's why kita belajar chapter ni, right? Alright, so dalam simple HTTP design, benda ni kita ulang balik, dia akan create a socket, dia akan bind, dia akan accept, right? Dan after accept, client akan initiate dia punya request dan akan server akan reply balik. Server akan connect, dia akan accept that connection. Dia akan accept, client akan connect dan dekat bahagian server dia akan accept the connection dan dia akan baca request daripada server gunakan receive dan dia akan reply guna balik write punya function. Okay.
So dalam HTTP to retrieve a file, contoh dia nak index file kita, so kita boleh get, dan to specify that the request is complete, the client end the request with a blank line. Blank line tu maksudnya a new line lah. So maksudnya /n ataupun bukan /n, /r. Kalau ASCII code. /r kot. Yep. /r macam ni. So R ni adalah dia tahu macam. So maksudnya dia tempat blank lah kalau return tu. Okay. So tentulah dalam HTTP. So dia ada request dan return. Dan the request is made up of two basic part. The response. So maksudnya respond dari server. So satu message header tu dia akan bagi tahu dia punya apa server ni. Nanti kita akan tengok lah. So kalau kita tengok kat sini, so ni header dia lah HTTP. Dia akan reply balik 1.1, dia punya status code, date, connection apa, connection type, dia punya apa, dia return tu dalam bentuk apa, string, HTML. Okay. Dan the second part is dia punya response body, content of the HTML file. So bila web browser, web client tu dapat HTML file tu, daripada situ dia renderkan apa yang kita nak tengok dalam kita punya browser. Okay. So there is ni contohlah content type HTML. Ni kalau dalam header tu dia nak menunjukkan client server reply balik HTML content. Okay. The body in the case is the HTML file. Okay. Right. So there is two content type will be supported, which is text plain ataupun text HTML. Okay. Dan nowadays dah macam-macam dah extension. Kita ada apa? Kita ada apa? JSON. Kita ada macam-macam lah. Kita memang dia dah supported on the type. Okay. Right. So next kita pergi ke SMTP client pula. Okay. SMTP pun selain daripada web traffic dalam internet, banyak traffic adalah email. Orang menggunakan email nowadays. Even kalau kerja pun, kalau macam saya kerja, pagi-pagi sebelum start apa benda pun, okay, bila start masuk kerja, saya akan tengok dulu email. Right? So, saya nak tanya, dekat mana kita gunakan SMTP client? Siapa tahu? Siapa kot ada opinion? Dekat mana kita gunakan SMTP punya protokol ni? Memang dekat email, tapi dekat mana? 25. Betul, port 25 betul. Tapi dekat mana kita guna? Bila kita guna ni, SMTP ni? So, okay, tak apa. So, maksudnya kalau contoh kalau saya buka dekat saya punya email client, macam ni kan. Right? So, saya access saya ni email client, saya still gunakan port 80 pasal dia web based. Okay? So, contoh saya nak email kepada Azizi@UiTM. So, kat sini saya pakai personal email saya daripada Gmail kepada server email server UiTM. Okay? So, bila Google punya email, dia nak forward that my email to UiTM nya email, dia akan exchange that email gunakan SMTP. Dia bukan antara client tetapi antara server dengan server tu. Server punya email server tu, dia nak exchange the email tu, dia akan gunakan SMTP punya protokol. So nanti bila dia nak send, so satu akan jadi client, satu akan jadi server for SMTP. Right. Itulah bila kita pakai SMTP. Okay. So dalam client, so first the client connect to the server, a salutation is sent from the server to announce that it's ready for SMTP dialog. Salutation tu apa? Maksudnya dia akan try hello, lepas tu dia akan return balik code, response code. Kalau kita tengok kat sini cara dia, okay. First dia akan hantar macam ni, so nanti dia akan return hello, dia akan hantar response code 250, okay, dah boleh. So nanti dia akan send mail from, so inilah cara dia. So benda ni semua macam tadi dekat HTTP dia define dalam RFC 2068, tetapi untuk SMTP dia define dalam RFC 821, right? So dekat sini the first part is
dalam message tu dia ada 2 parts. So first dia akan hantar numerical status code. So contoh macam 220 is menunjukkan normal status, maksudnya okay, transition can be continued. Then the second part is dia punya text readable string. So maksudnya text readable string tu maksudnya dia akan contoh dekat situ kita email dia from tu, so kat situ yang dia letak email punya information tu dan payload. Okay. So since this is TCP dekat client of course kita ada kena socket, connect, receive. So kalau dekat server pun socket, bind, listen, accept. So nampak tak? Instead of macam sebelum ni kita tunjuk kita just send string macam saja. So kalau dalam bila kita nak implement an actual protocol, we need to gunakan string, maksudnya kena ikut RFC lah. So nampak first client akan connect. So nanti server akan reply balik 220, okay, I'm ready. So nanti server akan send hello, my domain is apa. Nampak tak? Ni ikut RFC. So kalau kita contoh kita boleh tengok kita boleh rujuk untuk RFC 821. Macam so kita boleh tengok kat IATF ataupun ada yang orang share dekat sini contoh. Ya. Di sinilah nampak dia akan tunjukkan apa model dulu. Lepas tu dia nak contoh macam mail. Dia akan terangkan apa server akan hantar dulu. Ada prosedur dia, right? So semua ada. Even macam mana yang protokol yang ada dalam RFC macam Telnet memang dia ada RFC dia. Okay? Dia akan terangkan apa yang kena send, kena ni. So benda ni you guys untuk individual project kamu kena tahulah pasal you guys kena implement benda ni. Okay, untuk individual project. Right, so next, contoh kat sini after server side socket has been established, the client can connect, then the server immediately will reply macam tadi tu kan, dia akan reply balik dia punya status code dengan salutation string. So contohlah salutation string dia bagi tahu okay, ESMTP send mail, so maksudnya server tu dia menggunakan software apa. Okay, SMTP tu dia pasal send mail ni dia macam bukan macam, memang dia adalah code yang implement SMTP tu, send mail. Okay. So, okay. So, so client lepas tu dia akan hantar hello, lepas tu dia akan tengok 250, okay, dia ready untuk send ni, dan client akan hantarlah dia punya string part tu, so the mail from apa data kan. Dalam data tu sebenarnya dia akan letak body of email lah. Di hadapan saudari. Adakah saudari telah bersedia? Macam itulah contoh dalam dia punya body itulah. Okay. So kalau somehow dia server return 250, so maksudnya server successfully dapat email punya transaction tu, dan lepas tu dia boleh proceed untuk close that connection. So untuk close dia boleh menggunakan quit punya string, quit punya itulah. So after that macam saya cakap sebelum ni, kalau kita nak close that particular session, please use close API ataupun shutdown punya API. Okay. Boleh setakat ni? Jadi kita lepas ni saya akan tunjukkan examples lah. Saya akan tunjukkan example UDP, broadcast dan HTTP. Okay, so sebelum tu okay ke? Ada soalan apa-apa? Okay sir, okay sir. Kerberos tu protokol ke? Macam mana Janet? Kerberos tu protokol ke? Sama macam TCP, macam HTTP semua? Kerberos betul. Kerberos is protokol, tapi dia gunakan untuk, tak silap saya Kerberos ni adalah untuk security. Dia macam nak authenticate. Kerberos lah dia guna port apa dah. So somehow kalau kita tengok ada RFC tu, kita tengoklah apa yang dia nak send data macam tu lah. Betul, Kerberos tu one of the protocol. Ada soalan lagi? Hello, okay. Tak ada. Kalau tak ada, kita rehat dulu 5 minit. Tapi sebelum kita rehat, macam biasa, kita akan jawab Kahoot. Okay? So walaupun you guys macam so untuk elakkan you guys tidur, so kita akan buat Kahoot So okay, so masing-masing boleh ready. Kita akan biar saya buka Kahoot.
So boleh join, masukkan game pin tu. Okey, kita start lah. Dah pukul 5 orang. Okey, start. Okay. What is the difference between stream dengan datagram? Okay, nampak ramai salah. So, beza dia stream dengan datagram ni, dia punya listen function tu lah. So, dekat dalam TCP mana ada listen function. Okay, datagram, TCP guna listen function. Dalam UDP tak ada listen function. Okay. So, socket ni, semua pakai socket, alright? So, next. Okay, next. True or false? Broadcast datagram paling to Wi-Fi address. So, okay, memang podcast punya datagram dia akan bind dengan wildcard punya address. Okay, senang cerita wildcard semualah dia akan bind dengan semua address. IP ada any tadi. Okay, next. Next. Which describe broadcast datagram? Jawapan dia memang untuk broadcast dia kena allow dulu broadcast punya traffic. So dia kena gunakan set socket option. Next. Okay. True or false? In Maticast, Audius Adder socket option is used for client. Betul. So false So dalam Maticast, this one is kalau dia nak bind, dia akan gunakan option ni untuk bindkan dengan Maticast punya address dan ports. Untuk dia join Maticast group, dia akan gunakan add membership ni option. Right, ayam kari. Okay, next. Quiz. Which is not categorized. Majority betul, so betul. So not so dia adalah bukan datagram tapi dia adalah stream. So dia akan menggunakan TCP. Right. Okay, kita boleh rehat. Kita tengok apa yang serap.
Okay, so kita 5 minit So nanti kita akan tengok examples. Okay, coding examples. Okay. Okay, attendant tak assign lagi So, saya letak attendant dekat chat box. Okay. Right.
Okey, boleh kita sambung? Boleh sir, boleh. Saya boleh paparkan ni. Alright. Right, sekejap. Let me share my screen. Okey, so saya ada saya punya lab, saya punya server. Okay, so on the right side saya ada server, so at the left side saya ada client. Okay, so saya akan first tunjukkan macam mana kita nak kita nak buat UDP punya communication lah. Okay, so sebelum ni kita dah buat TCP punya connection kan. Cuba kita tengok dalam TCP dump. So maksudnya kita tengok packet tu So macam dekat Windows ataupun dalam macam dekat Ubuntu pun kita boleh guna Wireshark kan. Tapi Wireshark tu dia perlukan GUI. So kalau kita nak baca packet, kita just nak tengok kat CLI, kita boleh gunakan TCP dump lah. Okay, so let me buka satu lagi server. So ni, this one is for TCP dump punya ni, right. So let me fire up TCP dump. Okay, tak apa. Ni saya ada save lah dia punya command. Okay. Okay, so TCP dump, so saya akan baca daripada interface ENP0S8, so which is the host only adapter, dan saya akan filter. So saya tak naklah baca semua kan. Contoh kalau macam saya terus run semua, contoh sudo TCP dump, contoh saya baca daripada interface to ENP0S8, okay. Kenapa ada banyak? Siapa tahu kenapa tiba-tiba ada banyak macam ni? Ada tiba banyak pula trafik between dekat server ni. Gateway. Tu Awi saja. Oh, Awi bagus kan tak? SSH. Betul lah SSH. Kan saya putih kan. So server tu saya gunakan SSH, saya gunakan putih nak access saya punya server. So of course akan sentiasa nampak lah SSH punya connection tu. So that's why kita kena letak filter. Pasal kita nak tengok just kita punya server dengan client yang kita buat tu kan. So kita kena letak filter lah, right? Okay. So dekat sini macam ni kita letak filter. So kita just nak baca host daripada client. So ni client punya IP dan port apa kita kita hanya filter packet daripada port tu. So ini kita nak baca ni Okay, so alright. So kita tengok kita run balik apa yang kita dah buat minggu lepas tu. So contoh kita gunakan client tu kan. So dekat sini kalau kita baca dekat code dia akan bind dekat port 888. So dekat TCP dump saya akan baca any packet yang ditujukan kepada port 888 lah. Alright, so kita baca. Alright, so far tak ada apa lagi lah. So kita initiate. So dekat belah server, so tak apa. Dekat server kita run dulu. Okay, saya compile balik server ni. Sebenarnya kita dah buat minggu lepas tu. Okay, yang kita dah buat TCP server dengan client tu. So ni just saya nak tunjukkan balik. Sebenarnya tujuan dia saya nak bezakan TCP dengan UDP punya traffic. Okay. Right, so let me saya dah bind dan saya now the server is listening to port 8888. Okay, dan server dia akan initiate. Client dia akan initiate. So let me compile client punya code and let me run it. Okay, kita dah run. Client dah send connection, dah ada receive balik apa yang server reply. Dan nampak tak kalau kita baca dekat TCP dump ni, nampak ni each of the packet. So dekat sini since kita pakai TCP, so dia ada SYN packet tu. So dia ada packet untuk TCP yang dia start tu betul dia akan TCP ACK, betul acknowledge. So bila dia dah hantar data tu dia ada acknowledgement packet, all the TCP sync punya proses tu lah. Okay.
Boleh? So kalau recap balik, ni lah TCP handshake. Ni you guys dah belajar dalam TCP IP sebenarnya. So this one. So dia akan hantar dulu sync packet, sync ACK. So bila dia dah establish, dia hantar data, dia akan ada acknowledgement punya packet. Sampai dah dia close that particular socket. So that's why banyak. Alright. Boleh tak setakat ni? Saya tak tunjuk lagi ni pasal UDP. Saya nak tunjukkan. Dapat tak apa yang saya nak cuba sampaikan ni? Boleh? Alright, boleh. Bagus. So Boleh, kita boleh. tengok TCP tadi. So sekarang ni kita akan try UDP. So sebenarnya saya dah try buat pasal kalau saya type satu-satu pun nanti you guys pun apa ni rasa macam pening. So sebenarnya saya dah buat kan. So pergi kat UDP ni. So dekat server pun saya dah buatkan dalam folder UDP ni. Alright. So dekat bahagian server, jom kita tengok server punya code dulu So saya buka dekat sini server.c. This is for UDP. Right. So here kita akan importkan library yang penting. So csocket, apa yang inet, since kita nak pakai struct tu kan, kita nak simpan address information dalam struct tu. Right. So kat sini macam biasa kita create socket. Okay, kita declare saya declare sini sockfd ni untuk saya nak create socket dan dia simpan socket descriptor tu. Okay, dan dekat sini address family of course FINET, IPv4, kita bukan buat IPv6 dan dia punya sini instead of sock stream so kita pakai sock datagram since this is UDP. So one socket has been successfully created. So sebenarnya benda ni tak payah So ni optional lah. So sebenarnya cerita this is for type safe punya programming. So sebenarnya cerita memset ni dia just initialize ataupun dia kan saya nak apa ni nak declare nak isi dalam struct server ni dengan client header ni. So untuk saya macam somehow declare betul dah tanya dia saya cakap memset tu dia akan declare value tu maksudnya dia dah reservekan okay. So dia akan reservekan server header tu memory location dengan size of server header ni nampak. So kita dah initializekan dia. Benda ni tak payah pun tak apa sebenarnya jalan je tapi kalau dalam programming the best practice kena ada memset ni lah. Okay. Pasal kita main dengan memory, right? So anyhow, okay boleh tak tadi memset tu? Kita sebenarnya initialize value tu. Kita initialize variable tu, boleh? Right? Next. Okay, so macam sebelum ni dekat server header punya struct tu saya cakap okay, we want to use address family IPv4 dan kita akan bind dengan in any header. So maksudnya kita akan bindkan semua IP address yang server tu ada dekat netting interface, host only adapter, dekat localhost dia akan bind to that particular so ini. Dan dia akan bind dengan port. So kat sini saya declare dekat port 8080. Alright, dia declare dekat 8080 dan after that kita bindkan dia, okay. Lepas kita bind, ada tak listen? Tengok ada listen kat sini tak? Tak ada pasal we are using UDP. UDP tak ada listen. Dan dia tak ada accept. Nampak tak? Kat server dia just terus looping one while. So maksudnya dia sentiasa listen. Dan after that dia just kalau dia nak dapatkan data daripada klien dia gunakan receive from. Nampak? Receive from. Dan dia masukkan socket descriptor. Dan dekat sini dia masukkan variable yang mana dia akan simpankan apa yang dia receive daripada klien, right? Dan ni option maxline dan MSG Wigtail ni. So sebenarnya dia ni ada option. Okay. So dekat sini macam mana kita buat dekat dalam TCP kita kena letak sock header. So maksudnya address information tu lah. Right? Tapi ke sini kita letak client header. Okay. So macam inilah kita nak send and receive. Okay. So ini on the client side nampak? Server side receive from dan send to. Nampak? Dia tak pakai receive ataupun send. Dia pakai receive from atau send to. Okay. Let me compile this one.
C server.c. Okay. Alright. Server dah listening, bukan listening lah, maksudnya dia dah ready. So now kita tengok dekat client punya code. So client, pertama dia create socket dan kita ni specify apa IP address server tu, okay? Dan port, so of course port dia mesti sama dengan port. Daniel ada soalan ke? Daniel raise a hand. Ada soalan ke Daniel? Tadi saya tekan. Oh, kan. Okay, alright. So, lepas tu dia akan samalah, dia akan send to dan receive from. Nampak tak? So, UDP dia tak ada handshake tu, dia tak ada kan create establish connection dulu. So, dia tak ada, kalau dekat client dia tak ada connect, dekat bahagian server dia tak ada listen ataupun accept. Okay? So, kita boleh try initiate. So, sekejap. Tadi dia bind kat port. Sorry, dia akan gunakan port 8080 dan my TCP dump runkan dekat port 80. Kita daripada okay, listen. Right? Okay, so saya akan runkan client. Okay, so nampak. Kalau compare dengan TCP sebelum ni, kita ada handshake dan the actual data punya ni. Kalau untuk UDP nampak, satu server client hantar dia punya data, betul server just reply. Nampak ada dua paket saja yang created. Boleh tak? Dekat sini pun sebenarnya TCP dump dia dah mention this is UDP packet. Boleh? Apa tak? Everyone okay? Boleh sir. Right, itu UDP So sebenarnya dalam buku yang saya share, dalam slide dan dengan internet pun memang banyak example kalau kita nak buat UDP. Alright, so moving forward, so kita akan try a broadcast pula. Okay. So kat sini kita, saya dah buatkan dekat sini contoh. Okay. Gus ada. Okay, apa Gus? Ada soalan? Perlu bind. Untuk server dia kena bind tapi dia tak ada listen dengan accept. Dia kena bind. Kalau kita tengok server tadi. So, dia still bind. Tapi just bind lah. Dia just, sebenarnya bind ni dia nak reservekan, dia nak reservekan that that particular ports tu. Okay. Cuba kita tengok server ni. Saya tengok kat netstat. Netstat.nap. Kita buat 80. Okay, sini ya. Okay, so dia tak ada state So, tapi kat sini UDP lah. Okay, so since kita pakai in header, so semualah dia akan listen to 000. So, this is UDP. Okay, boleh Gus? Okay. Mulai ada soalan tak? Not yet. Okay, right. Okay, so seterusnya kita akan moving forward to broadcast. So broadcast macam saya cakap ada one sender dan many receiver. Okay, so saya dah try buat broadcast punya dekat client. Okay, kita tengok broadcast punya code. Alright, so untuk broadcast punya code sama, kita create a socket tapi dekat sini kita akan gunakan, okay, dia sebenarnya bukan dia sebenarnya kalau AF-INET pun boleh, sebenarnya AF-INET lah. Okay, AF-INET. So kita akan pakaikan datagram, okay, pasal kita tak initiate ni. So dia akan pakai IP Proto UDP dan nampak kat sini, first kita kena setkan permission. Maksudnya kita kena allowkan broadcast punya traffic. So sini, dia akan set socket option. Dan kita kena letak dekat sini SOC, kita punya socket descriptor, sol socket, broadcast, dan dekat sini kita kena letak kita punya apa ni lah, permission tu satu. Okay, sebenarnya kat sini kita letak satu pun tak apa. Okay,
Dan lepas tu kita dah boleh start send to. Nampak? Dia just broadcast je lah. Dia send to. Kat send to tu nanti dia nak apa? Dia nak socket descriptor. Apa benda yang kita nak send tu message. Betul size of our string. Dan kita punya sort header lah. Kita punya apa yang kita declare ni tadi. FINet. Dan nampak dekat sini kita ada broadcast IP. So broadcast IP ni kalau kita buka init header broadcast IP tu. Dia akan letak dekat. Okay, ni sebenarnya dia minta dalamnya lah. So, okay, anyhow. Dia buat sini, nanti bila saya run ni, dia akan minta. Okay. So, saya try compile. Okay. Saya ni kan, pasal dia minta dulu. So, nanti saya kena letak lah. So, IP address contoh dekat sini. Cuba. Okay, so port contoh saya nak letak 8080. So, test ni string yang saya nak hantar dalam broadcast tu. So, dekat web server tu, sorry, dekat ni TCP, contoh saya nak dengar kat 8080. Okay. So, let's try send a broadcast. Okay, so dia hantar broadcast. So, kalau kita baca dekat sini, so dia nampak dia hantar broadcastnya traffic. Test. Kalau kita buka dalam Wireshark, dapatlah dia punya payload tu dalam bentuk string tu. Okay, tapi ini tak ada Wireshark. So, kalau Wireshark dia boleh ni. So, ni sebenarnya TCP dump just baca header dia. Okay, so yang penting dalam broadcast kita akan set socket option untuk enablekan broadcast. Benda ni ada dalam slide, dalam buku saya share, dekat internet pun sangat banyak examples. Okay, boleh tak? Boleh sir. Alright, so that is our broadcast. Set socket option, ingat multicast saya tak dapat tunjukkan pasal multicast dia kena ada a source, video source tu. Okay, dan satu lagi client tu dia kena joinkan dengan, dia kena join dalam multicast punya dalam multicast punya group. So far networking equipment VirtualBox punya virtual switch tu so far tak support multicast routing lagi. Pasal dia, walaupun saya dah declare, saya dah join multicast punya group tu, VirtualBox punya switch tu tak boleh buat apa. Okay, right? So itulah. So kalau anyhow, benda tu adalah advanced networking sebenarnya. Kalau even dalam kita belajar CCNA tu pun dia tak cover sangat multicast punya, macam nak configure multicast. Tetapi mungkin kalau you guys nanti later on jadi network engineer professional, you guys ambil CCIE atau CCNP, banyak akan belajar multicast. Okay, right, boleh. So next kita akan pergi how we going to implement HTTP menggunakan socket server. Okay. Okay, so sebenarnya banyak implementation. So kalau kita nak buat daripada scratch boleh juga. Tetapi untuk for the sake of demonstration kali ni, sebenarnya ada orang open source kan. Saya jumpa Pico web server. Okay, Pico web server ni dia upload kat GitHub, so kita dapatlah dia punya code ni. So let me try to clone. Kita try clonekan dia. Okay, so saya letak kat server nanti Jom kita pergi dekat kelas kita CD IDP hash nombor 2 server. Okay, so jom kita git clone. Kita ambil repo orang ni. Okay, so kalau kita masuk dalam Pico ni. Okay, so dia ada banyak file. So dia ada main file. So kalau kita baca dalam readme dia ni, dia akan letak dekat dalam http.c. So dekat sini dia punya main function. C, so kat sini dia akan includekan httpd file, httpd, mungkin kat sini dia letak socket tu. Dan kat sini dia buat satu dia punya serve forever ni. Serve forever ni tak silap saya dia akan letak dekat dalam satu function lagi. So dia akan bind dengan port 8000. Okay. Kalau kita tengok dekat dia punya httpd.c ni, kat sini dia akan buat socket tu. Right. So ni benda ni dia include kan, dia include dalam main function tadi. So tengok tadi yang serve forever tadi. So dia punya parameter ni di port. So tadi kalau kita letak situ 8000, kat sini dapat 8000 lah. Okay. So dia akan, kalau kita cari socket kat mana dia create a socket.
Kat sini dia buat function ni set socket option. Dia mesti ada socket. Ini accept. Okay, while so dia akan sasa membaca. Tapi sebelum tu nampak dia kena buat socket dulu. Dia buat dalam listen FD. So dia mana listen FD? Okay, dekat atas ni set socket option tu, dekat sini. Ni dia create a socket lah. So address family dia, socket type 0. Okay, anyhow. Right. So kalau kita baca dalam readme file dia, dia bagi make file lah. So kalau tak silap you guys, kalau you guys belajar dalam programming, pernah dengar kan make file kan? Ke first time dengar make file? Pernah dengar sebelum ni? First time. First time Okay, Makefile ni sebenarnya dia akan macam kita sebelum ni kita contoh kita nak compile kita GCC ni semua kan. So sama je tapi dia akan tolong buatkan. So contoh kalau kita baca dalam Makefile ni. Okay, nampak apa yang dia buat? First dia akan compile. Nampak GCC. Dia pakai GCC juga. Okay, tapi since dia ada multiple file, so dia akan tolong buat sekali lah. Okay, so kalau kita nak compile dia, kita pakai make. Sebab pasal nanti dia compile kan, dia pakai GCC. So nanti kita buat make. Okay, nampak? Dia GCC, main, HTTP dia compile ni dan ni. Okay, untuk jadikan satu code. Satu program lah. Okay, so kalau kita tengok dekat dia punya basic, kalau kita buka dekat min.c tadi, okay, kalau kita request get dia punya slash tu, so dia akan return back kan balik, dia punya response tu dia akan return back, dia bagi version, status 200 okay dan dia akan bagi balik hello you are using dan dia guna function request header ni. Request header ni sebenarnya dia declare dalam httpd.c. Request header. This one. Sebenarnya dekat sini apa dia buat? Dia just baca je balik apa yang dia dapat yang dia read daripada client. So kalau tengok kat sini request header. Kalau ni kalau kita boleh find a receive. So di sini. Okay. Right. So anyhow kalau saya kalau saya run, so saya buka saya punya browser kat sini. So saya letakkan IP my server IP. Right. And dia bind to port 8000. Alright, so nampak. So my client which is web browser, dia akan request a get, okay? Ni sebenarnya implicitly dia macam ni sebenarnya. Nampak? So dia akan reply balik yang dalam bin.c. Ni macam ni implementation of Pico lah. So nanti later on kalau you guys nak buat your own implementation boleh lah. Tak kisah kalau orang minta get tu apa yang you guys nak reply balik. Okay, so kalau kita tengok dekat sini. So kalau kita buka balik dekat yang file tadi tu. Okay, so kalau kita tengok main. Kalau contoh orang request for resources /test. So apa dia buat? So dia kan bagi apa benda based on dia define lah. Tapi benda ni dia just dia bagi dalam bentuk plain. Dia punya konteks, dia punya bentuk tu dia bagi dalam bentuk text. Okay, macam mana kalau saya nak reply kan, macam mana saya nak respond balik, saya nak ambil daripada file index.html. Okay, so saya ada modified sikit code dia. Okay.
Okey, sebelum saya tunjukkan apa yang saya modify supaya kita boleh baca daripada index.html punya file, ada soalan tak? Ini basic HTTP punya implementation ni. Boleh tak? Ada soalan? Boleh sir, boleh sir. Alright. So, saya tunjukkan, saya ada modify sikit. Okay. So, saya buat kat mana? Mana HTTP ni? Okay. Ni saya modify sikit. So, saya modifykan dekat main function tu. So, bila orang request for index, so first, ni sebenarnya saya nak memberi idea untuk you guys buat buat apa ni, individual project ni, nampak? Sini saya declare a file. Okay, so lepas tu saya declare a buffer, apa-apa boleh. So dekat sini saya initialize saya punya buffer ni sebagai saya gunakan malloc. Malloc ni adalah function di mana saya reservekan address space, maksudnya dalam memory space untuk buffer tu dengan size 65535 bytes. Pasal bila kita baca file HTML kadang-kadang panjang kan. So kadang-kadang kita tak boleh nak jangka size variable tu. So that's why saya gunakan malloc. Untuk saya ni memang boleh baca memang ada malloc dalam C. Right? So dynamic memory allocation using malloc. Okay? So lepas tu macam mana yang tanpa kita modify Pico-nya tu dia akan bagi balik, of course request punya respon tu kita akan bagi HTTP punya version, respon code dengan kita punya ni. Dan seterusnya ini yang saya tambah sikit. So saya gunakan fget. So benda ni sebenarnya boleh baca how to read file in C. Okay. Ni tengok saya just gunakan fget tu. Nampak? Fget ni function ni sebenarnya kita nak read a file daripada dalam server. So dekat sini nampak ke sini kita akan baca file tu, kita declare dia index.html, kita nak baca dan mode dia R. Sebenarnya instruction ada banyak resources dekat internet, nampak? Saya follow kat sini. So dekat sini saya akan baca line by line. So maksudnya contoh kita baca so sini saya baca line by line dalam index.html file tu dan saya akan returnkan balik, kita akan printkan balik, beri ke client supaya HTML file tu web browser kita boleh interpret untuk keluarkan. So dekat sini saya createkan index.html file saya. So since saya kalau dalam main.c tadi, so saya just create letak index.html sini. So saya tak specify specific folder. So dia akan ambil file tu di mana index.html yang terletak dalam folder yang sama dengan main.c. So dekat sinilah index.html. So saya buat a simple HTML punya code. So sini boleh. So ini this is lab 3. HTML server test. Okay, ni basic HTML kan. You guys pernah belajar web programming kan. Ni basic HTML. Right? So macam title. Okay. So bila saya buka balik. So let me make this modified punya ni. Okay. So saya run server. So bila saya buka balik web browser tadi. Saya pointkan ke 8000. Okay, so this is HTML punya respon tadi lah. So bila dia dapat, so web browser saya akan interpret lah. So kalau kita tengok kat inspect element ni, nampak? Ini yang dalam kita punya file tadi. Okay, so contoh apa-apalah. So contoh kalau kita nak buat HTML file, contoh kita nak add image Okay, contoh sini. Tapi saya nak tambah daripada alternate source. So kalau saya nak tambah, so saya boleh edit je HTML file tadi.
Okay. Main.html. Oh, sekejap. Contohlah dalam sebelum nak letak ni, saya nak letak dulu contoh saya nak kecilkan sikit header h2. Okay, lepas tu saya nak create a new line br. So ni HTML tag kan? Kali siapa first time buat HTML? Pernah buat kan HTML kan? So kat sini saya letak image source. So since saya tak ada gambar, contoh ini gambar. So mungkin kita nak gunakan gambar daripada external. So kita boleh try cari gambar daripada Google. Google.com. So kita contoh try gambar komputer. Image. Saya ambil source. Address. So kita letak kat sini. So kalau kita buka balik kat kita punya website tadi tu, yang running dekat kita punya Pico web server tadi. Keluarlah gambar laptop tu. Nampak? Ni kita dah buat HTML code dah pula kan. Tadi kita buat socket. So anyhow, inilah HTML punya code. Boleh tak? Ada soalan? Boleh sir. So inilah, ni saya bagi hint. Macam mana nak buat individual punya project. So tak semestinya HTTP. So sebenarnya nanti saya akan brief lah Rabu ni. So setiap untuk setiap protokol tu 3 orang je boleh buat. HTTP 3 orang, SMTP 3 orang, Telnet 3 orang, semua yang based on well-known port. Okay. Saya pilih ke? Nanti boleh tak first come first serve ke nak pilih? Nak saya pilih ke nak first come first serve? Apa je yang available sir? Ni lah macam saya cakap, data well-known port. Ya, well-known port. Oh, sorry. Ada. So nantilah hari Rabu lah kita akan bincang contoh macam 22 ni SSH. So kena try implement lah macam tadi saya tahu. Yang paling senang apa sir? Itu soalan. Kalau saya cakap nanti semua ambil tu. Tapi itu yang paling senang. Saya nak cop yang paling senang. Tengoklah nanti, okay. So boleh. So inilah yang kita nak tengok. So kita recap balik. Hari ni kita belajar network socket pattern. So kita belajar macam mana TCP nya pattern, UDP, broadcast, multicast dan HTTP, SMTP. So hari ni kita tengok hands on punya examples. Macam mana kita nak gunakan UDP, TCP, HTTP, right? Broadcast. So ada question? So saya buka soalan. Kalau tak ada, we can stop here. Okay, saya tunggu untuk buka soalan. Okay. Ada apa nak tanya? Function HTML socket. Yang mana? Alamak, saya dah tutup. Sekejap, saya buka balik. HTML socket. Yang mana satu ah? Dekat bahagian mana tu? Tak HTML socket tu. Kenapa kita kena buat HTML socket sir? HTML socket. Sekejap. Macam kan kita kena buat HTML kan, kita tak boleh macam run direct ke. Macam kita buat HTML direct. HTML direct. Tak, maksudnya ni. Kita buat web server. Web server tu. Web server. Kita kan web server socket tu. So kita yang buat web server tu yang akan handle HTTP punya request dengan ni. HTML tu dia just dalam index punya file tu. Dia just macam nak
contoh kan, kita letak kita punya HTML code dalam index.html tu. So bila web browser pergi request dekat web server, so web server dia akan ambil index HTML file tu, returnkan balik kepada client. So nanti dekat web browser tu based on apa coding HTML yang dalam dalam file index.html tu, dia akan keluarkan macam mana kita formatkan HTTP tu, HTML tu. Boleh? Boleh saya. Saya baru faham. Saya ingatkan buat coding HTML tu saya macam pelik. Kenapa tak buat Tak. dengan HTML? Kita dah part 4, part 5 ni, kita ni sepatutnya network engineer is the one yang buat protokol tu tau. So sekarang ni kita macam mana cakap, kita yang the one that implement web server tu. Kita bukan buat HTML tau. Kita sebenarnya, saya nak menunjukkan macam mana kita nak run web server tu. So kita just buat a simple HTML punya code. Tapi sebenarnya kita punya scope ni yang server tu. Okay? Boleh? Boleh saya. Maksudnya kita yang hostkan ke? Ya, kita host kan? Macam FTP, kita buat FTP server gitu. Ya, betul. FTP server, betul. So jadi siapa yang dapat web server ni dia kena buat HTML sendiri ataupun dia boleh ambil HTML luar? Yang penting. Sir, Okay. tak kira orang yang ambil HTTP, saya dah buat. Of course saya takkan bagi dalam pintu, kena cari yang lain lah. Either dia buat sendiri ataupun dia ambil Apache punya ke. Yang penting dia mesti ada source code. Ban HTTP. Saya baru nak HTTP saya. Tak boleh aku kena boleh. Aduh. Tengok macam mana. Okay. Anyhow nanti Rabu ni lah tengok, nanti saya akan kita akan bincang lah lagi lanjut. Okay? Boleh? Sebenarnya dalam well-known port tu ada yang paling simple sebenarnya, tapi takkan saya nak point out. Paling simple ada lah. Okay. Tadi saya cari FTP from scratch, tak ada dosa kat Google. Ada. Boleh yang boleh tak boleh ambil open source punya code, yang penting you guys faham dan boleh buat benda tu jalan. Okay? Dan faham. So, kena present dekat sini ke sir? Ya, nanti saya akan tanya, saya akan cakap, okay, cuba tukar dia apa-apa. So you guys bisa tahu. Kalau just macam copy paste tapi tak tahu benda, memang maka habis lah kat situ. Okay? Macam saya cakap, objektif dia macam saya terangkan dulu dalam kita punya scheme of work. Saya nak tengok you guys boleh buat socket programming. Itu dia punya tujuan. Okay? Bukan copy and paste. Boleh buat socket programming dan boleh ubah sikit. Okay? Saya tak expect you guys untuk buat a new protocol. Itu of course. Itu mungkin out of scope, tapi boleh apply socket programming punya apa yang you guys belajar. Socket programming tu. Okay? Present bila sir? Lepas cuti semester, you guys ada lab lagi kan? Lab 4 ni dalam minggu ni kot. Final apa ni kan? So ada lagi lab lain. So lepas cuti semester, mid-sem nanti. Dalam lagi 4 minggu, 5 minggu macam tu lah. Tapi that's why saya bagi awal lah. Supaya boleh buat awal lah. Tak nak last minute. Ayo. Boleh buat awal lah. Okay, nanti Rabu ni saya akan sign. Okay, ada question lagi? Ada, insyaAllah boleh. Yang penting buat. Memang susah je sir. Kalau nak grow, mestilah susah tau. Maksudnya macam mana cakap, nak benda baru kan. Kalau semua senang, tak boleh lah. Dia mesti kena usaha lah. Okay. Okay sir, okay. Alright. Sir, code tu post kat GitHub ke? Betul. Nanti individual punya projek tu memang kena ada repo untuk. Nanti orang tiru? Mio tu, Mio. Pasal orang tiru. Janganlah share dengan kawan ataupun boleh private kan dengan repo tu. Nanti bila nak present okay. Kan ada private repo. Okay, ada soalan lagi? Ada, kita boleh stop here. Tak ada. Okay. So kita tangguhkan kelas kita dengan tasbih kifarah dengan suratu Al-As. Suratu Al-As.
Yeah, so Assalamualaikum. I see you guys this Wednesday, okay? So Assalamualaikum. Salam sir. Thank you Terima kasih sir. sir. Salam.